Baik, Assalamualaikum ya. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi live hari ini pendek dan tujuannya adalah untuk mengulas tentang perkembangan terkini dalam UMNO. Okey. Baik, setelah kekalahan teruk UMNO, prestasi terburuk dalam sejarah ya, 26 kerusi selepas PRU 15. Bukan hanya presiden dia tidak ingin memikul tanggungjawab kekalahan itu dan letak jawatan, dia telah memperkasakan kedudukan dia dengan cara yang tidak berperlembagaan. Bila saya sebut tidak berperlembagaan, saya maksudkan perlembagaan UMNO dan juga perlembagaan persekutuan. Ya. Dari sudut perlembagaan UMNO, beberapa kali dia telah melanggar perlembagaan UMNO. Contohnya bila dia membelakangkan keputusan atau ketetapan PAU yang berkuat kuasa pada ketika PRU 15 itu, iaitu No Anwar No DAP, dan memperdaya yang di-Pertuan Agong dan MP-MP BN dengan menulis warkah rahsia yang menipu kononnya semua MP BN sokong Anwar untuk membantu naikkan Anwar jadi Perdana Menteri. Dan dengan berbekalkan alasan itu, dia telah bekerjasama walaupun telah membuat mesyuarat Majlis Tertinggi Barisan Nasional dan bersetuju tidak akan kerjasama dengan Anwar. Jadi dia telah melanggar perlembagaan UMNO berulang kali. Kemudian surat daripada ROS membuktikan bahawa usul tambahan dalam PAU yang terkini, di mana jawatan presiden dan timbalan presiden tidak boleh dipertandingkan, itu adalah tidak sah. Dan seterusnya, dengan bantuan seorang menteri dari PKR yang memberi pengecualian yang tidak berperlembagaan kepada UMNO, di mana UMNO dibenarkan untuk melanggar perlembagaan parti dia sendiri, yang terang-terang adalah usaha pihak PKR menerusi menteri dia untuk membantu memastikan Zahid kekal sebagai Presiden UMNO. Semua ini adalah pelanggaran perlembagaan-perlembagaan, baik dari segi perlembagaan UMNO maupun perlembagaan persekutuan. Jadi semua ini dah berlaku. Jadi orang seperti Zahid yang menipu, yang boleh dibuktikan berulang kali, banyak contoh dia penipu dan melanggar undang-undang atau perlembagaan, maka apa jua yang berlaku dalam UMNO memang kita tak boleh percaya dah. Sebab Zahid terbukti melakukan segala apa yang boleh dilakukan walaupun ia melanggar undang-undang demi menyelamatkan tengkuk dia. Dan ini sebenarnya sebelum PRU 15, dalam satu konvensyen MIC, Zahid pun sudah secara tidak langsung mengaku segalanya berkisar di sekitar kes-kes mahkamah dia. Bukannya sebab agama, bangsa dan negara ataupun nasib orang Melayu, bukan. Jadi bila berlaku pemilihan UMNO dalam keadaan, dalam suasana presiden menggunakan melanggar perlembagaan untuk memastikan dia dapat apa yang dia nak, kita tak boleh percaya keputusan tu. Dan ramai MP-MP sudah tidak minat dengan UMNO. Ramai pemimpin bahagian sudah tidak minat dengan UMNO. Perkara yang tidak didedahkan oleh media-media yang pro BN adalah ramai perwakilan keluar daripada Dewan. Dewan dia hampir kosong atau separuh kosong pada masa ucapan-ucapan tertentu dibuat. Jadi orang tidak minat. Dan saya cuma tunggu masa MP-MP akan isytihar keluar UMNO. Saya tunggu masa lah. Ya. So kita tidak boleh percaya sebarang keputusan yang tercapai. Saya nak tanya Zahid, bila pemilihan berlaku, Zahid dakwa kononnya oleh kerana ramai yang menang pelbagai jawatan adalah pro Zahid, bermakna mereka setuju untuk kerjasama dengan Anwar, untuk kerjasama dengan PH. Saya nak tanya Zahid, berapa yang mengundi? Bila orang yang tak sokong Zahid ni dah muak, dah fed up, dah tidak percaya lagi, mereka tidak akan mengundi. Semestinya baki pengundi adalah orang pro Zahid. Ya. Saya dengar keadaan amat teruk.
Ramai yang menang dengan undi kecil sebab ramai yang tidak mahu mengundi. Okay, tak apa. Sekarang ni UMNO sudah dibanjiri dengan mereka yang ditolak bukan hanya oleh rakyat tetapi oleh perwakilan. Contohnya Shahrizad. Dia kalah. Kemudian dinaikkan sebagai ahli MKT. Ya. Zahid telah menukar MKT kepada satu pasukan yang 80% daripadanya terdiri daripada mereka yang kalah, sentiasa kalah. Kalau dulu Setiausaha Agung UMNO adalah orang politik, orang kuat, diterima rakyat dan sebagainya. Ya? Tetapi hari ini, sekejap ya. Sekejap. Okey. Jadi kalau dulu Setiausaha Agung UMNO adalah orang kuat, orang politik, orang kuat, dia menang pilihan raya dan sebagainya. Hari ini kita ada Ashraf Wajdi, 3 kali ditolak oleh rakyat dalam pilihan raya, terus naik Setiausaha Agung UMNO. Sebab apa? Sebab orang kuat Zaid. Jadi UMNO tidak boleh mewakili orang Melayu lagi. UMNO tidak mewakili akar umbi dia sendiri. Jangan cerita rakyat. Ya. Lepas tu saya pun heran ya. Ashraf Wajdi dulu kata dia tidak ingin mempertahankan kedudukan dia sebagai ketua pemuda. Sebabnya dia ingin memikul tanggungjawab ya, atas kekalahan BN, dan dia ada sebut juga atas kegagalan dia. Aneh ya cara orang UMNO ni memikul tanggungjawab. Dia memang pegang pada janji dia tidak bertanding jawatan ketua pemuda. Tetapi selepas habis pemilihan UMNO, dia terus dinaikkan sebagai pengerusi MARA. Kemudian pula dinaikkan sebagai Setiausaha Agung UMNO. Pelik ya cara orang UMNO memikul tanggungjawab kekalahan dan kegagalan mereka. So, sesuatu pelik sedang berlaku dalam UMNO. Dan berdasarkan sumber, saya tidak terkejut jika perancangannya ialah untuk beransur-ansur PKR dan UMNO Zahid ya, sekarang ni UMNO Zahid. Sebab semua orang tak minat dengan UMNO dah. Sebab itu Ismail Sabri tidak ingin pertahankan jawatan naib presiden. Sebab tak guna. Anda jadi naib presiden, anda jadi tongkoi kat sana. Siapa-siapa yang menang ni semuanya tongkoi-tongkoi Zahid. So, saya tidak terkejut. Perancangannya adalah supaya UMNO dan PKR akhirnya bergabung. Saya tidak terkejut jika rancangannya adalah untuk Anwar menjadi presiden UMNO baru tu. Sekian sahajalah. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.